Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang bersama dengan saya pada malam ini. Doa saya agar anda sihat walafiat dan kita, ya, saudara Zamari LC, saudara Azrul Jalil, ya, kita mendoakan, kita mendadah tangan agar kita sentiasa direstui oleh Allah SWT. Saudara Ijam Syam, saudara Syah Ibrahim, saudara Anwar Mansur, saudara Ahmad Map, saudara Oping Temu, saudara Alimin, kita juga Nazar, Awang Yusof, Puan Syarifah Hapipah, Madam K, saudara Richard, saudara Richard Bakri, salam pencerahan, saudara Muhammad Yusuf Ishak, saudara Kamal Zaman, saudara Amy Danish, Puan Rusini Kuringot dari Sarawak, apa khabar? Sihat semuanya, saudara Tija, saudara Fazil Yub, saudara Abu Sambam, saudara Kratos Khalil katanya, begitu juga saudara Nur Rahim, saudara Abel Oleh, Delmira Bates dari Kota Baru Kelantan, kita juga Puan Kasum, Abang Long, saudara by Chef Fadil katanya, Puan Hasnah, Adi Warna, Ikram Colin, saudara Abdul Rahman, Arzarina, saudara Muhammad Kapli, saudara Muhammad Nazri Syafi'i, saudara Syahrizal Husin. Begitu juga saudara Abdul Halim, Waalaikumsalam, Raja Kamal, Raja Bazal, apa khabar orang Sungai Petani, saudara Mazi Samsudin, saudara Rafi Kelapa Muda, Puan Ibjah, Waalaikumsalam, saudara Azlin Abdullah, saudara Ahmad Faruza, salam pencerahan katanya, saudara Fazilah Awang dari Penang, saudara Syali Ahmad, Waalaikumsalam, semoga semuanya sihat. Beliau saudara Syali Ahmad dari Putrajaya, saudara Ujang Min, saudara Jaka Linglung dari Pulau Pinang, begitu juga Junadi Hakim, terima kasih. Dia happy katanya Datuk Lokman kembali, insyaAllah. Salam pencerahan Puan Umi Kasum, saudara Samsul Anwar, saudara Muhammad Bakri, Tuan Haji Azhar Abdul Manaf, saudara Sanusi Yusof, Puan Marbiah Abdullah dari Pandan Jaya, begitu juga saudara Puan Jamilah, saudara Rosli Mishah, saudara Wan Syahrudin, saudara Norzitah Hamid, saudara Mahathir Hashim, Puan Saadiah Jelani, Kamal Awang, saudara Abdul Majid daripada Pekan Pahang, Puan Saadiah Jelani, saudara Z Izwan, dan juga saudara Muhammad Hafiz, saudara Roni Pua, halo katanya dari Kuala Lumpur, saudara Muhammad Jais Adnan, saudara Abdul Hamid dari Kuantan, saudara Azlan Ali daripada Sembrung Johor, saudara M.A. Arifin. Salam warga Madani, saudara. Baik, saudara, saya minta maaf yang mana tak sempat saya santuni. InsyaAllah, usai pencerahan ini, saya akan cuba menyantuni anda satu persatu, saudara. Semoga kesihatan badan kita okey. Dan saya juga mendoakan anda berbahagia. Baik, saudara. Bicara kita tentulah bermula dengan laporan. Ini mesti saya lakukan walaupun teman-teman tak suka, tak seronok. Tapi saya harus memberi laporan ini. Ini untuk pengetahuan dan juga supaya dapat kita jadikan tauladan, saudara. Hari ini adalah hari Jumaat, hari yang penuh barakah, saudara. Tanggal 17 Februari dan merupakan hari yang ke-1066. Sudah 1066 hari COVID-19 melanda negara kita. Dari laporan yang saya terima daripada sahabat kita, saudara Jamil Idris bersama dengan saudara Rio. Terima kasih saudara Jamil. Terima kasih saudara Rio. Saya mendoakan anda sihat walafiat. Katanya semalam ada peningkatan daripada 237 jangkitan meningkat kepada 281. Tak seronok ni, saudara. Dah 3 hari berturut-turut dia meningkat. Janganlah begitu. Kita mengharapkan agar Dr. Zaliha Mustafa dapat melakukan sesuatu. Meskipun semalam tiada jangkitan, tiada kematian, saudara. Tapi angka kumulatif jangkitan sudah pun menjangkau 5,40,368 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Tapi alhamdulillah sejumlah 4,994,015 orang berjaya disembuhkan. Berusahalah Dr. Zaliha agar kita segera memutuskan jaringan COVID-19 ini. Sebab kesan daripada kenaikan semalam terdapat 9 negeri yang meningkat, saudara. Dan susut cuma di 5 negeri. Sementara Kelantan dan Perlis kekal. Kelantan 5 jangkitan dan Perlis 1 jangkitan.
Sementara Alhamdulillah, Labuan kembali sifar. Agak tak seronoknya bila kita lihat Selangor. Setelah sekian lama, Selangor berada di bawah 100 angkanya, tiba-tiba semalam jangkitan di Selangor adalah 105 warga Selangor yang dijangkiti oleh virus corona. Sebab itu saya katakan saudara, berhati-hati. Besok mungkin ada majlis perkahwinan, mungkin ada majlis keraian. Kalau anda menghadiri majlis-majlis tersebut, pastikan kita melakukan penjarakan sosial, dan jika menaiki kenderaan awam, pakailah sentiasa pakai pelitup saudara. Ini untuk kebaikan diri kita. Kalau kita balik ke rumah daripada perjalanan yang jauh ataupun keluar dari rumah yang berlama-lamaan, pastikan anda membersihkan diri sebelum anda menyantuni anak-anak saudara. Baik saudara, itulah yang dapat saya laporkan berhubung tentang kedudukan COVID-19. Kita masuk segmen e-commerce saudara. Ini penting untuk anda yang ingin berniaga. Dah dekatlah bulan Ramadan, dah dekatlah. Kalau anda mempunyai produk, mahukan saya mewawarkan produk anda, sila hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Al-Azhar memasarkan setangih bakulnya dan haruman perfum daripada tanah Arab yang dibuat berasaskan kepada pati kayu gaharu. Seandainya anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Kalau anda menghubungi Siti Farehah, jangan lupa produk jualan Siti Farehah adalah dendeng manis Siti Farehah. Sedap saudara. Sesuai untuk makan dengan nasi, dengan pulut, dengan roti dan sebagainya. Bagi teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, kalau anda mahu mendapatkan bekalan buah-buahan dan dihantar terus ke rumah anda, hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Buah-buahan tersebut adalah buah-buahan yang terpilih dan lebih murah daripada harga di pasar. Akhirnya, tentulah makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Amat mengasyikkan, sedap, rasanya pedas, rangup, manis. Saya, harga pemurah. Jadi sila hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203. Terima kasih saudara kerana mengizinkan saya untuk mewawarkan seketika tentang e-commerce. Saudara, sebelum saya memberi pencerahan segmen ini, itu segmen naluri kehidupan, saudara, saya ingin mengingatkan lagi bahawa saya bukan ustaz ataupun da'i. Cuma apa yang saya dapatlah hasil tulisan teman-teman yang saya lihat sesuai untuk kita jadikan panduan dan juga tauladan, saudara. Sebab hari ini juga, malam ini jangan lupa saudara, malam ini adalah malam yang merupakan malam Isra' Mi'raj, di mana menurut ahli kitab, menurut guru agama saya, inilah saatnya bagaimana baginda Rasulullah SAW diperjalankan daripada Masjidil Haram di Mekah ke Baitul Muqaddis dan seterusnya diangkat ke Sidratul Muntaha menghadap ilahi serta menerima unjuran agar kita umat Islam melakukan solat 5 waktu. Ini peristiwa jangan kita lupa saudara, malam Isra' Mi'raj. Dan malam ini juga baik kalau kita mendarahkan tangan, duduk di tikar semayang, lepas dengar pencerahan ini, lakukan tahajud saudara, dan berdoalah pada Allah SWT. Sebab saudara, sepanjang perjalanan baginda Rasulullah ke Sidratul Muntaha, banyaklah gambaran-gambaran yang diperlihatkan oleh Allah dan diperjelaskan oleh Malaikat Jibril bagaimana kedudukan atau kehidupan akhir zaman nanti. Itu setelah kita kembali ke pangkuan ilahi yang baik, yang berkesempatan masuk syurga. Itulah idaman kita, insya-Allah saudara. Amin. Mudah-mudahan. Dan kita juga diperlihatkan bagaimana siksaan di akhirat nanti. Amat mengerikan. Ini adalah malam Isra' Mi'raj saudara. Jangan lupa. Kerana saudara, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bagaimana Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh para sahabat, perkara apakah yang menyebabkan manusia itu, orang itu masuk syurga. Baginda menjawab, mereka harus bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia. Kemudian baginda ditanya lagi oleh para sahabat, perkara apakah yang banyak menyebabkan orang masuk neraka? Maka baginda menjawab, iaitu 2 rongga yang terbuka, iaitu mulut dan kemaluan.
Ini hadis daripada Ibnu Majah, saudara. Hadis yang ke-4236 yang merupakan hadis hasan, saudara. Pengajarannya, saudara, kita dituntut untuk sentiasa bertakwa pada Allah serta memiliki sifat akhlak yang mulia. Antara perkara yang merupakan punca ataupun penyebab untuk kita dapat berpeluang masuk syurga dengan rahmat Allah. Sementara dua perkara yang menyebabkan orang boleh masuk neraka, saudara, adalah dua rongga yang terbuka, iaitu mulut dan kemaluan yang sentiasa terbuka, saudara. Kerana Syekh Abdullah Al-Talidi dalam Jawahir Al-Bihar menyatakan maksud mulut dalam hadis ini adalah orang yang tidak menjaga serta berusaha untuk menjaga mulutnya dan melakukan dosa-dosa seperti mengungkapkan ucapan-ucapan yang kufur, yang laknat, qasaf, mengejek, menipu, mengumpat, mengadu domba, persaksian palsu dan sebagainya. Sementara itu, makna kepada kemaluan pula adalah orang yang tidak menjaga kemaluannya daripada zina, daripada liwat, tidak menjaga auratnya di hadapan orang lain selain daripada mahramnya, seperti isterinya dan sebagainya, saudara. Kerana Syekh Al-Mubarak Furi dalam Tuhfah Al-Ahwazi menyatakan makna mulut dalam hadis ini adalah menjaga lidah. Kerana menjaga lidah boleh menyelamatkan kita, menyelamatkan keseluruhan urusan agamanya, dan kita memakan yang halal. Kerana itu adalah penghulu kepada ciri-ciri ketakwaan. Saudara, jadilah orang yang bertakwa dan memiliki akhlak yang mulia. Peliharalah mulut dan kemaluan kita. Itu ingat, saudara, kita saling ingat mengingati. Dan saya menyantuni mutara kata kiriman sahabat kita Datuk Syed Ali. Terima kasih, Datuk. Kata Datuk Syed Ali, jangan sesekali menghukum sesuatu musibah itu hanya dengan menggunakan akal fikir yang syarat dengan prasangka. Jangan sesekali menghukum sesuatu musibah itu hanya dengan menggunakan akal fikir yang syarat dengan prasangka. Kebencian dan fitnah sebaliknya berpandulah kepada sikap takwa dan keimanan. Terima kasih Datuk Syed Ali atas kiriman mutara kata untuk perkongsian kita bersama. Dan kita harus saling ingat mengingati antara satu sama lain, saudara. Saya akan sentiasa mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita khawatir andainya wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis, saudara. Ingat, saudara, hari ini adalah hari yang ke-73. Artinya sudah 73 hari wujudnya kerajaan perpaduan yang diasaskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama barisan kabinetnya, di mana asas kepada kerajaan perpaduan ini adalah untuk menangani derita rakyat. Inilah matlamat sebenar-benar, saudara, adalah untuk menangani derita rakyat. Jangan juga kita lupa, saudara, 73 hari sudah pun berlalu dan kita menanti tinggal lagi 34 hari hadirnya lambaian Ramadan. Bersamalah kita berdoa sempena malam Isra' Mi'raj, saudara, agar kita dapat ditemukan dengan hadirnya lambaian Ramadan, bulan mulia dan bulan di mana kita seringkali merayakan juga nuzul Quran, saudara. Saudara, saya masih lagi bersedih sebab sahabat kita Pak Nazil masih lagi uzur. Dia dalam keadaan tidak sihat. Bersamalah kita mendoakan agar kesihatan Pak Nazil kembali pulih seperti sedia kala. Saya tahu dalam usia-usia yang sebegini, Pak Nazil tinggal di Perlis. Jadi dia tak dapat mengantar pada saya kiriman terbaru pantun-pantunnya. Jadi kita culip daripada buku karyanya yang diterbitkan oleh Pak Nazil yang terbaru, itu Pantun Pak Nazil. Kata dalam buku sebut, saudara, adik tidak cakap main layang-layang, beradab tika bercakap, baru orang sayang. Dalam buku sebut Pak Nazil mengingatkan kita, bila kita beradab, kita bercakap, barulah orang sayang. Tambahnya, singgah bagan jermal, sempat beli kerang. Adab tidak diamal, biadab kata orang. Kalau kita tidak beradab, saudara, yang orang kata kita biadab lah. Adab tu tata susila kita, saudara. Terima kasih Pak Nazil atas peringatan saya untuk saya menculip daripada buku tersebut. Dan kita berdoa
agar Pak Nazil segera pulih seperti biasa. Kita rindukan pantun-pantun yang merupakan kritikan serta nasihat pada kita. Saudara, dan saya tetap mengingatkan anda bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dah dimasukkan dalam apa channel sekalipun. Sudah as service absorber. Bebaskan panglima kami, bosku. Sabar dosa. Dan saya ingin mengingatkan anda, kalau mereka menyunting semula live saya ini dimasukkan dalam channel kepelbagaian yang terdapat dalam media sosial hari ini, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga apa yang anda kirimkan, apa yang catatkan dalam muka buku ini, saudara, anda harus bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantau setiap tulisan maupun suntingan. Ingat saudara, ini adalah sekadar pencerahan politik, matlamatnya untuk memberi informasi, tak lebih daripada itu. Bila saya memberi pencerahan, bila saya memberi pandangan saya, kita mesti beretikat ataupun kita mesti berprinsip pada asasnya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Selesai masalah saya. Kiranya anda mau menyantuni, mau berbual, saudara. Terima kasih Saudara Abdul Aziz. Semoga Pak Nazir segera sembuh. Amin. Saudara, jika anda mau berbual sesama teman, menggunakan laman di buku muka saya ini, saudara, pastikan anda menggunakan bahasa yang harmonis. Kerana kita adalah warga cinta damai, menyantuni setiap persoalan secara harmonis dan santunnya, saudara. Cuaca, laporan kaji cuaca tidaklah suatu benda yang menggerunkan. Tak ada pula kata hujan, ribut peti dan sebagainya. Tenang-tenang saja saat ini, saudara. Bagaimanapun, saya melihat laporan, satu laporan untuk negeri Selangor khususnya. Kerana dikabarkan bahawa besar kemungkinan, saudara, Selangor, sekejap lagi sikit ada, tak ada pula. Oi, lajunya dia turun. Mana dia? Tersangkut pula, saudara. Bahawa dikabarkan bahawa Selangor, saudara, Selangor, mana dia tadi? Selangor dijangka mengalami peningkatan jangkitan kes demam denggi sampai ke tahap 150%. Ini dinyatakan oleh pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan dan Pembangunan Wanita dan Keluarga Selangor, Dr. Siti Mariah Mahmud. Katanya setakat 11 Februari lalu, saudara, lebih kurang dalam 5 hari lalu, iaitu Minggu Epidemiologi ke-6, sebanyak 6,870 kes telah pun dicatatkan dengan kenaikan sebanyak 141.4% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Jadi warga Selangor harus berhati-hati, saudara. Sebab nampak-nampak gayanya demam denggi sudah merebak. Dengan jumlah kes denggi hampir 40,000 tahun lalu katanya, kita harus membayangkan bagaimana jika ia tidak dikawal. Menurutnya bahawa kitaran demam denggi yang berlaku di Malaysia dalam tempoh 20 tahun negara ini dijangka akan mengalami peningkatan kes demam denggi yang tinggi bagi setiap 4 ke 5 tahun mendatang. Dan dijangkakan peningkatan kes yang tinggi akan berlaku pada tahun ini ataupun tahun 2024 selepas kejadian wabak denggi yang tertinggi pernah dicatatkan pada tahun 2019. Jadi warga kita, saudara, jangan biarkan ada tempat-tempat yang boleh menternak nyamuk-nyamuk Aedes. Kalau nampak ada tempurung yang ada air, buangkan. Kalau ada tayar-tayar, buangkan. Bersihkan kawasan rumah kita. Dan kalau rumah anda banyak nyamuk, segera hubungi pejabat kesihatan untuk mereka melakukan semburan membunuh nyamuk Aedes. Kitalah menjaga diri kita, saudara. Saudara Delima Bit, dia kata line teruk. Memang saya minta, saudara, jangan betulkan TV anda. Sejak 2 hari yang lalu, saudara, 2 hari lalu, line internet ni memang sekejap ada, sekejap tak ada. Tak tahulah, saudara, bagaimana pihak Maxis ke, ataupun mereka yang membekalkan ini sistem perkhidmatan internet ini agar dapat memperbaikinya, kerana sekejap ada, sekejap tak ada. Saudara. Baik, saudara, bagaimana saya katakan,
Hari ini adalah 73 hari kerajaan perpaduan mahu menangani derita rakyat. Dan tinggal 7 hari lagi, saudara, kita menanti pembentangan bajet. Sebagaimana yang saya laporkan, sebagaimana saya nyatakan malam tadi, saya bersiaran bersama dengan sahabat saya, Datuk Abdullah Sani, di segmen Studio Hangat. Kita berbicara tentang masyarakat madani. Tapi sekarang ni saya nak jelas kepada anda, tinggal seminggu lagi, saudara. InsyaAllah, Jumaat mendatang ini, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membentangkan bajet negara. Mudah-mudahan kita dapatlah ketahui apakah dasar ekonomi negara yang bakal dijelmakan oleh beliau. Kerana dalam keadaan sekarang ini, saudara, kita masih lagi berada dalam keadaan yang belum lagi tenang. Ekonomi masih lagi teruk, harga barang makanan masih lagi dalam keadaan yang mahal, poket rakyat makin menipis, dan persoalan tentang kumpulan wang simpanan pekerja masih lagi dilontarkan, dijeritkan. Sebab ramai lagi penyimpan-penyimpan yang menyimpan dalam wang mereka, dalam simpanan wang simpanan pekerja yang berbaki lebih 100-200 ribu tu, mereka masih minta agar kumpulan wang simpanan pekerja dapat melakukan pengeluaran bersasar. Itu yang diharapkan, bukan untuk semua orang. Sebab kita faham bagaimana kenyataan Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Maslan, dia kata median simpanan sejumlah 81 juta ahli KWSP yang membabitkan semua kaum direkodkan menurun 50%. Kita tahu, rakyat sedar Yang Berhormat, bukan rakyat tak tahu. Tapi bagi mereka yang masih punya simpanan lebih 100 ribu tu, itu yang diminta, bukan yang di bawah. Kita faham kesan daripada pandemik, bagaimana kemerosotan ekonomi. 4 tahun negara kita berada dalam keadaan yang tidak menentu. Hilang pekerjaan. Bila tak ada kerja, bila masa nak mencarumkan, rakyat faham, tak payah nak jelaskan. Yang rakyat mahu kalau mereka mempunyai simpanan lebih daripada 100 ribu. Rakyat juga faham sebagaimana yang dinyatakan oleh Datuk Lokuan Adam, bagaimana wang-wang mereka ini dilaburkan. Jadi artinya kalau nak dikeluarkan sekarang, sukarlah jadinya, besar kemungkinan sebab tempoh matang dia tidak lagi terlaksana. Mungkin harganya lebih rendah daripada targetnya, sebab kumpulan wang simpanan pekerja melabur bukannya dalam negeri tapi juga di luar negeri. Namun begitu, saya masih lagi teringat pesanan yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Katanya bukan tak boleh kalau kita nak berusaha, ambillah semua saham-saham yang dimiliki oleh kumpulan wang simpanan pekerja, gadaikan kepada bank negara, buat pinjaman, sebab tentulah faedahnya murah. Apabila tempoh matang itu terjadi, bila dijual balik saham-saham itu dengan keuntungan dan sebagainya, bayarlah balik pada bank negara. Itu pandangan ahli ekonomi kita. Saya taklah cakap lebih. Saya kata agak logikanya juga. Dan kepada mereka ini untuk simpanan yang bersasar, bukan untuk semua. Kita faham. Saudara, itu keadaannya. Saya haraplah agar teman-teman di Kepulauan Wang Simpanan Pekerja memikirkanlah bagaimanakah caranya. Sebab Yang Berhormat Perdana Menteri mengatakan akan ada usaha untuk dilakukan pada penyimpan-penyimpan untuk memperolehi tuntutan mereka. Bukan daripada tabungan, tapi mungkin ada cara lain. Tak apalah, kita tunggulah sampai 7 bulan, 24 bulan. Seminggu je lagi. Tetapi saya anggap setuju dengan pandangan Yang Mulia Tengku Razali, ambil saham-saham yang dimiliki oleh kumpulan wang simpanan pekerja. Jadi kira balik berapa nilainya yang perlu dibayar kepada pencarum yang memohon, letakkan dekat bank negara dan dapatlah wang itu dicairkan. Ataupun jadilah penjamin kepada mereka yang menyimpan itu untuk meminjam daripada bank. Gunakanlah, bukan banyak pun, kalau 10% ke 20% simpanan mereka. Kalau mereka mempunyai 200 ribu atau 300 ribu simpanan, 20% katalah dalam 40 ke 60 ribu. Biarkan mereka meminjam daripada bank-bank swasta, tapi dijamin oleh kumpulan wang simpanan pekerja. Bila tempoh matang jadi nanti besok, bayarlah balik. Itu keadaannya. Sebab faedah dalam bank, lebih-lebih lagi kalau bank-bank kerajaan, tentulah rendah dia punya faedah. Berbeza dengan dia punya dividen yang bakal diperolehi oleh penyimpan. Itu saja kita harapkan. Jadi bukan nak tunjuk pandai, saudara. Kadang-kadang ada teman-teman kata, saya ni pandai sangat ke ekonomi. Tidak.
kita berfikir secara logika bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi. Sebab rakyat begitu terkesan saat ini. Memang mereka hilang pekerjaan. Ni dah nak hadir pula dalam 30 hari lebih nanti, saudara. Datang pula bulan puasa, bulan Ramadan. Begitu juga hadirnya Aidilfitri. Ini yang merunsingkan rakyat. Mereka juga mungkin nak memulakan perniagaan, memulakan penghidupan baru. Jadi memerlukan modal. Itu yang mereka pohonkan, bukan lebih daripada itu. Dan bukan keluar semua. Jadi teman-teman di KWSP fikirkanlah. Saudara, saya boleh katakan tiap-tiap malam bercakap soal KWSP ni. Sampai orang cop kat dari saya ni, ini Makedum ni lain tak ada. Mesti bercakap di KWSP, tuduh yang bukan-bukan. Saya tidak menuduh. Saya untuk menyuarakan hasrat dan impian rakyat yang terkesan. Itu saja, tak lebih daripada itu, saudara. Saudara, saudara Syukri tak sempat nak baca. Saya, Intan Zahidah, saya haraplah, saudara, saya merasakan kehidupan rakyat. Nak tunggu lagi seminggu ni apa nak jadi ni. Selalu saya katakan yang paling penting pagi besok atas meja anak-anak mengharapkan, keluarga mengharapkan ada makanan. Jadi bila tiada makanan, itu yang merunsingkan mereka dan akhirnya terjadi. Sebab kita tahu bagaimana kehidupan ini kita inherit. Bagaimana pimpinan hari ini inherit ataupun mewarisi kelangsungan kehidupan ekonomi yang begitu suram, sesuram-suramnya, saudara. Baik. Usai cerita ekonomi, saudara, kita saat ini, saudara, saya masih lagi menimbulkan. Sebab semalam saya berada dengan live orang lain, tak boleh nak bercakap. Ini tentang isu salah laku. Hakim Datuk Nazlan yang kini sekarang ini semakin panas. Apabila kemarin Ahli Parlimen, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional masih lagi membangkitkan persoalan itu di Parlimen. Kerana kertas siasatan kes membabitkan Hakim Mahkamah Raya itu telah lama selesai katanya. Namun tiada sebarang tindakan diambil. Jadi ramai pihak mempertikaikan perkara tersebut. Jadi Hakim Melaya, Saudara Ahmad Firuz, Sheikh Abdul Halim dan Ketua Hakim Negara Yusof Chin pernah disiasat oleh Badan Pencegahan Rasuah dulu, saudara. Dalam skandal Vicky Linggam. Jadi sepatutnya tidaklah menjadi isu andainya siasatan dilakukan terhadap Hakim Nazlan. Itu saja, saudara. Kerana masihlah rakyat merasakan adanya tangan-tangan gaib yang dikatakan terlibat dalam persoalan tersebut. Hingga menyebabkan Datuk Seri Najib tidak diberikan keadilan dalam perbicaraannya. Saudara, kita tunggulah bagaimanapun. Sebab Parlimen dah bercakap, ahli-ahli Parlimen dah bercakap. Kita mengharapkan sesuatu yang lebih tuntas dapat dilakukan. Kita bukan nak menuduh, saudara. Bila SPRM dah buat siasatan, apa dapatannya, hantar kepada pejabat program negara, laksanakanlah. Itu saja. Saudara. Dan saya juga hari ini agak sedih juga apabila dapat membaca laporan tentang audit negara. Apabila laporan audit negara tahun 2021, seri 2 yang baru didedahkan oleh Ketua Audit Negara Datuk Seri Nik Azman Nik Abdul Majid yang menunjukkan terdapat beberapa perkara, iaitu pertama, berlakunya kes pembaziran sejumlah 825.98 juta, saudara. Wang negara dibazirkan. Itu dapatan daripada audit negara, bukan daripada saya, saudara. Kemudian katanya sistem ventilator yang dibeli. Ventilator ni selalu digunakan waktu zaman COVID-19 dulu. Sistem ventilator dibeli tapi tidak dapat digunakan. Kenapa jadi begitu? Dan penangguhan projek monorail dan depo bas tidak dapat digunakan di Putrajaya. Ini semua wang rakyat dibazirkan begitu saja. Jadi selain daripada itu, katanya pembayaran tidak teratur sehingga mencapai RM100,000 untuk program pengurusan perkhidmatan ambulan dan perkhidmatan udara. Dah pun dibayar walaupun sebelum pesanan tempatan dibuat. Jadi hasil pengauditan, Jabatan Audit Negara mengemukakan sejumlah 21 syur diambil tindakan oleh kementerian, jabatan atau agensi sebab adanya ketirisan. Ini yang kita harapkan supaya tiap-tiap jabatan bila ada laporan audit tak boleh nak lari, saudara. Itu keadaannya. Dan semalam serta kemarin kabarnya, ini saya dapat perkabaran bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah telah pun menahan 3 pengarah syarikat. Ini isu ni, saudara, saya dah dapat tahu dah seminggu lebih. Tapi saya tak dapat nak mewawarkan benda itu selagi tidak disahkan oleh SPRM. Tapi semalam
daripada Metro Online, laporan daripada saudara Muhammad Haris Fadli, saudara, yang menyebut bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia telah pun menahan 3 pengarah syarikat kerana disyaki menerima rasuah berjumlah sekitar 15 juta ringgit bagi mendapatkan projek pembinaan sebuah pengkalan di Pahang. Ini ceritanya dah minggu lepas dah berlaku, saudara. Cuma saya tak boleh nak orangkan, tapi bila dilaporkan oleh Harian Metro itu, katanya benda yang sahih. Kerana menurut sumber katanya, ketiga-tiga suspek berusia dalam 40 hingga 50 tahun dan ditahan oleh SPRM sekitar jam 8.30 malam kemarin selepas mereka hadir memberi keterangan di Ibu Jabat SPRM. Suspek pertama katanya merupakan pengarah syarikat yang melobi projek pembinaan itu, manakala 2 lagi suspek yang juga merupakan pengarah syarikat disyaki meminta serta menerima rasuah yang kononnya untuk diperserahkan kepada seorang mantan menteri. Ini bekas menteri katanya, melibatkan seorang menteri, saudara. Menteri mana? Biarlah SPRM menyiasat. Kerana sebab itu, dengan perintah reman selama 3 hari, bermulai hari ini, saudara, telah pun dikeluarkan oleh Magistrate Irza Zulaika Rahanuddin selepas SPRM membuat permohonan di Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam. Jadi, menurut Ketua Putrajaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, beliau mengesahkan tangkapan itu dan berkata, kes disiasat di bawah Seksyen 16 Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Adalah, saudara, kalau itu benar, kalau ketiga-tiga ini mengaku, koyaklah mantan menteri sebut. Sebab itu saya katakan, jangan banyak sembang, jangan tuduh kluster mahkamah, jangan tuduh orang itu, orang ini. Kalau diri sendiri pun mungkin terkait. Saya tak boleh menamakan menteri itu, tapi yang dapatan saya, jumlahnya yang saya katakan masuk dalam beg. Oh, tunai, saudara. Wang tunai, 15 juta. Kita makan apa, saudara? Itu keadaannya. Dan sumber SPRM juga memberitahu Akhbar Utusan Malaysia bahawa keterangan daripada Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun diambil oleh SPRM kemarin. Jadi mantan Perdana Menteri dilaporkan menghabiskan masa dari pagi hingga tengah hari semalam katanya untuk memberi keterangan kepada penyiasat Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia di Putrajaya. Artinya Tan Sri Muhyiddin telah pun dipanggil untuk berada di SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Ini siasatan ini mengenai isu katanya sudah pun di peringkat akhir untuk dilengkapkan sebelum dihantar ke Jabatan Peguam Negara bagi menanti arahan selanjutnya. Dekat dah, saudara. Hampir dah terpulang. Saya tak mau cakap lebih daripada itu, saudara. Jadi memetik sumber yang tidak namakan memberitahu bahawa sebelum ini beberapa pemimpin tertinggi Bersatu turut diambil keterangan mereka. Saya tak nak menuduh, saudara. Bila keadaan begini berlaku, tapi paling tidak pun kerajaan hari ini tidaklah macam yang dulu, terburu-buru, belum siap siasatan, terus bawa charge ke mahkamah. Ini yang dialami oleh Datuk Seri Najib, dialami oleh Sri Zahid dan beberapa pemimpin UMNO. Saya mengucapkan terima kasih pada Yang Mohd Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun mereka menuduh beliau melakukan witch hunt ataupun pembalasan politik, tapi tak nampak caranya beliau menyerahkan pada SPRM. Terpulanglah bagaimana SPRM mahu melakukan siasatan. Dan beliau tak campur. Itu keadaannya. Saya harap kita tunggu saudara tak lama. Kertas siasatan dah peringkat akhir. Saya menyangkakan sekitar dalam seminggu lagi. Mungkin lepas saja pembentangan bajet. Mungkin bajet tak bajet ada pula mereka yang memakai baju kuning ataupun baju ungu. Kita tengok saudara. Jangan, saya minta saudara, jangan saudara mendahului undang-undang dan mengatakan mereka bersalah seandainya mereka dibawa ke mahkamah. Biarlah mahkamah menentukan. Sebagaimana saya katakan, no one is guilty unless is proven by the court. Secara Sultan Al-Fatih, LCS macam mana? Itu pun kita tunggu daripada Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Saya yakin SPRM akan melakukan siasatan yang akan melibatkan ramai mantan menteri. Sebab itu bila anda berkuasa, janganlah anda melihat dengan kebongkakan
Jangan anda melihat segala-galanya untuk pengisian tembuluk anda. Dulu saya dah bercakap. Tapi mereka merasakan dengan adanya kuasa untuk mengkayakan diri dan keluarga, tanggunglah sendiri, saudara. Saudara Sultan Fatih katanya kertas siasatan dah siap. Benar. Tapi masalah sekarang ni, saya siang tadi berjumpa dengan kawan. Ya, saudara, lepas sembahyang Jumaat tadi berjumpa kawan. Permasalah sekarang ni, banyak kertas siasatan yang lengkap, yang telah pun disiapkan oleh SPRM berada di meja Peguam Negara. Tapi Peguam Negara ni pula bakal bersara dalam 2-3 minggu mendatang. Itu yang saya rasa mungkinlah selepas bajet nanti adanya Peguam Negara yang baru. Kabarnya calon Peguam Negara pun sudah pun dikenal pasti. Dan beliau kini berada di Kota London untuk meneruskan pengajian sementara untuk mengkaji bagaimana nak menjadi Peguam Negara yang baik. Kabarnya. Saya tidak menjerahkan, tapi itu yang saya difahamkan. Kita tunggulah sama ada. Saya, bagaimanapun, ini tak seronok saya. Tiba-tiba saja dalam kemelut kita nak menghadapi pilihan raya. Negeri, 6 buah negeri, iaitu Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan Kelantan. 6 buah negeri ini sepatutnya mengadakan pilihan rayanya. Ya, saudara, tapi di saat-saat dalam penantian ini tiba-tiba Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor, Eng Swee Lim, mengisytiharkan kerusi bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Batang Kali kosong. Alasannya kerana ahli Dewan Undangan Negeri Batang Kali, Yang Muhammad Harumaini Omar, katanya gagal menghadiri diri dalam persidangan Dun Selangor selama 6 bulan tanpa sebarang notis. Ini pun satu hal juga. Anda dipilih sebagai wakil rakyat. Waktu nak bertanding dulu, bagai nak gerak, minta undilah saya. Tapi bila Dewan Bersidang, anda tak pergi. Apakah hanya sekadar makan gaji begitu saja? Ini bila rakyat kata makan gaji buta. Saya tak mau menuduh lebih daripada itulah, tapi bila melihat laporan, menurut apa yang dikatakan oleh Eng Swee Lim, 6 bulan mesyuarat diadakan berdasarkan data pada penyata rasmi dan buku kedatangan adun. Harmoni tidak hadir tanpa kebenaran speaker pada keseluruhan persidangan Dewan Undangan Negeri dari 23 hingga 30 November 2022 sehingga 2 Disember 2022 dan 5 hingga 6 Disember 2022. Setara daripada bulan November, Disember, lama tu saudara, 6 bulan. Jadi memandangkan tempoh 6 bulan dikira bermula dari 28 Julai 2022, maka seperti yang diperuntukkan dalam bawah perkara LXAX, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959, tempoh ketidakhadiran Yang Berhormat Batang Kali itu telah melebihi 6 bulan. Jadi maka pada menjalankan kuasa beliau sebagai speaker Dun Selangor, jadi beliau mengisytiharkan kerusi Harumaini kosong. Pula dah, orang nak sibuk pilihan raya ni tak payah nak kosong lah dah. Cepat-cepatlah adakan pilihan raya, selesai masalah. Sekarang, malahlah saya nak ulas. Sebab dia pun bukan daripada ahli Barisan Nasional. Saudara, kalau dia wakil rakyat Barisan Nasional, memang malam ni saya palu dah habis-habisan. Tapi kerana dia bukan dapat datang daripada Barisan Nasional, nak ulas lebih nanti orang kata saya berdendam, sebab saya orang UMNO, tak seronok saudara. Jadi saya haraplah, agar ini menjadi pengajaran kepada rakyat. Pilihlah dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Pilihlah calon-calon yang dilihat dan diyakini mahu ikhlas melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Sebab suara mereka diperlukan oleh rakyat untuk dibawa ke Dewan Negeri. Sebagai adun Dewan Negeri, mereka akan mengutarakan segala masalah rakyat. Kalau tak masuk Dewan Negeri, macam mana dia nak menyuarakan? Apakah hanya pergi jumpa pejabat DO? Boleh selesai? Tak boleh selesai. Banyak persoalannya. Lebih-lebih lagi kawasan Batang Kali. Saya pernah tinggal di kawasan Batang Kali, saya tahu. Banyak isu-isu pembangunan yang tidak terlaksana di sana, saudara. Malah kita tengoklah yang terbaru lagi apa jadi, tanah runtuh dan sebagainya. Aduh, hai. Dan ini satu lagi, saudara. Di sebalik masalah di Batang Kali, wakil rakyatnya sudah pun dikosongkan, tidak lagi dari wakil rakyat. Tiba-tiba untuk pertama kali berucap di Parlimen. Sebab itu saya katakan, ahli-ahli Parlimen yang baru ni belajarlah untuk berucap. Jangan melontarkan ucapan anda secara sembrono. Fikir dulu sebelum apa nak diucapkan. Sebab saya melihat bagaimana
ucapan ahli parlimen daripada KAPA. Dia yang baru, saudara. Puan Halimah. Tiba-tiba bila dia menegur isu, memanglah dia daripada parti PAS. Saudara, macam seolah tak bersetuju. Berhubung tentang package makanan umah. Yang dia makanan apa dia kata? Rahmah. Saudara, ini untuk masyarakat, warga B40. Tiba-tiba dalam kritikan itu. Saudara, bila dia mengatakan, mungkin, sepatutnya tak payah disebut pun. Boleh cakap bahawa mengharapkan agar package Mahkamah Rahmah ini diperhatikan kualitinya. Supaya rakyat dapat menerima makanan yang bermanfaat untuk mereka. Tak payah nak sebut makanan yang low quality, yang mungkin menyebabkan mereka terdedah pada kanser. Ataupun autoimmune disease dan autisma dan sebagainya. Orang tahu anda sebagai doktor, tak payah nak tunjuk kepakaran anda lah. Jadi bila keterlanjuran begitu, walaupun beliau sebagai doktor, bila mengutarakan pandangan ini di parlimen, boleh nak menegur. Tapi bila salah tegur sekarang ni, dah kena teruk, kena balun lah. Berselerak orang duk balun dia. Rakyat pun balun, netizen balun. Bagi saya sebagai wakil rakyat, saya harapkan sebelum nak menuturkan kata-kata lebih-lebih lagi di parlimen. Memanglah, alhamdulillah sekarang ni parlimen tak adalah jadi macam kandang sarkis dah. Adalah 2-3 orang tu masih lagi mengamalkan sikap-sikap yang sebegitu. Tetapi saya nampak ada sikit ketenangan. Mungkin kerana mereka adalah wakil-wakil rakyat ahli parlimen yang baru. Tapi, Saudara Saleh Talib, betul ke menu Rahmah boleh kanser? Dia kata bukan menu Galina ke? Saya tak tahulah saudara. Jadi bila disebut menu Rahmah boleh mengakibatkan kanser, keadaan inilah yang menggusarkan rakyat. Sepatutnya, terima kasihlah kalau ada kedai-kedai yang menyediakan menu Rahmah. Kalau rasa ada bukti nyata, bawa ke parlimen, tak ada masalah. Untuk memperjuangkan suara rakyat. Tapi sekarang ni, banyak kedai-kedai ataupun pusat-pusat penyediaan makanan. Mereka berusaha untuk menyantuni rakyat dengan harga makanan sebagaimana yang disarankan oleh pimpinan kerajaan. Mereka juga faham. Cuma saya selalu menyarankan pada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Ewan Pengguna, pastikan barangan-barangan diturunkan. Barulah pekedai-pekedai, peniaga-peniaga dapat menurunkan harga makanan yang disajikan, yang dijual pada rakyat. Itu saja, saudara. Tapi janganlah kata makanan ini boleh mengakibatkan kanser. Anda memberi sebab anda wakil rakyat. Dan anda bercakap di parlimen. Dan anda mempunyai latar belakang sebagai seorang doktor. Tentulah lebih meyakinkan rakyat. Jadi akhirnya rakyat memboikot. Kalau mereka boikot makanan Rahmah ni, dia nak makan apa pula? Takkan nak makan ubi kayu? Aduh, ini masalah saudara. Jadi kita dulu masa zaman Tun Razak dulu ada pula restoran rakyat RM3.50 dia makan tengah hari. Seingat saya lah restoran rakyat, sekarang ni tak ada lah. Mungkin gamanya kerajaan hari ini mau mewujudkan suasana sedemikian. Tapi nak mengkritik boleh. Saya mengalu-alukan kritikan dan insya-Allah saya akan ulas apa yang anda lontarkan di parlimen. Tapi biarlah kritikan itu berfakta dan juga benar-benar menyangkuti soal rakyat. Ini Dewan Rakyat, saudara. Saya haraplah dalam masa-masa mendatang ini, saudara, saya mengharapkan agar suasana politik kita ni diladani oleh wakil-wakil rakyat yang benar-benar berjiwa rakyat, saudara. Baik, saudara. Kita nak bercakap soal wakil rakyat, cerita tentang korupsi, SPRM, itu mukadimah awal. Sebab ini adalah penjeraan politik. Saya nak nyatakan saudara bahawa masa depan UMNO sebenarnya sekarang ni banyak bergantung sepenuhnya pada keputusan pilihan raya kali ini, saudara. Sebab kena ingat, bila UMNO menerima kekalahan yang besar pada PRU 14 dulu, memang tidak dinafikan saudara, ramai juga yang lari. Kemudian hadir pula pilihan raya yang ke-15, kesan daripada perpecahan, dalaman parti, tiadanya jati diri dan kesetiaan. Jadi ada kalangan ahli yang tak setia pada parti. Akhirnya UMNO tumbang sekali lagi. Dan saya mengharapkan agar warga UMNO mengambil pengajaran daripada kekalahan yang dialami pada tahun 2018. Kerana sudah pun ada kelompok yang mahu menggadaikan perjuangan parti
demi sedikit kepentingan peribadi. Saya ada juga didatangi oleh pihak-pihak tertentu yang jumpa dengan saya, dia kata kenapa tidak you wawarkan, ini cai kami. Bila saya baca cai-cai yang ada tu, saya kata saya buang ke longkang saja. Matlamat lain tak ada untuk menghancurkan UMNO ini sendiri. Sebab mereka soal isu pemilihan presiden, timbalan presiden dah tak ada isu dah sekarang. Tetapi mereka sedang melobi untuk jawatan, naik-naik presiden dan ahli majlis tinggi UMNO. Supaya mestilah datang daripada kumpulan-kumpulan mereka. Sebab itu saya katakan, semalam kemarin kita mengharapkan agar majlis tinggi UMNO dapat mengambil keputusan membersihkan UMNO ini. Tapi semalam rupanya hanya 2-3 pengumuman saja. Sebab masih ada lagi saki-baki, anasir ataupun parasit dalam UMNO yang mahu melihat UMNO ini hancur, saudara. Sebab mereka sekarang ini menyusun kelompok-kelompok mereka yang terselamat dari pembersihan hanya untuk mengisi jawatan penting dalam parti. Jadi yang paling-paling mereka ingin lakukan adalah menguasai UMNO untuk membolehkan dibawa satu usul. Bagaimana Datuk Lokman setiap malam bercakap. Benar tu saudara. Supaya bila dah dapat majoriti di kalangan majlis tinggi, mereka boleh bawa usul ini tak percaya pada presiden, timbalan presiden. Maka orang yang mereka percaya duduk sebagai naib presiden, inilah yang akan diangkat sebagai pemangku presiden. Dengan kuasa yang ada, dia boleh menarik sokongan pada kerajaan yang ada hari ini untuk mengalihkan pada di sebelah sana. Saya nak sebut lebih malah dah, saya. Itu cara dia, saya. Itu keadaannya. Jadi saya haraplah agar warga UMNO khususnya sedar benda ni. This is very serious. Saudara Taming Sari, hukum kerajaan Madini di pilihan raya negeri nanti kerana tidak meluluskan pengeluaran KWSP bersasar. Itu pulang pada anda. Itu boleh kempen, tak ada masalah. Cuma saya katakan tunggu 24 bulan nantilah. Bajet. Saudara Taming Sari dia marah, betul. Saya mengatakan mesti ada ni. Kadang-kadang saya jabatan-jabatan macam KWSP juga kadang-kadang menyumbangkan pada permasalahan kerajaan. Apabila mereka seolah tidak peka dengan kehendak rakyat. Saudara Fazilah Abdul taklah teruk rasanya masa bersama PN Sakau. Allah pula dah. Saya tak tahulah saudara. Saudara Muhammad Azhar Abdullah dia kata Rafidah Aziz dah bangkit, putih UMNO bertambah kukuh. Rafidah Aziz saya pun tak tahu. Saudara kata saudara Muhammad Amin, bukan mereka tak setia pada UMNO, tapi mereka meluat pada Presiden UMNO. Apa hal? Apa masalahnya? Apa puncanya rasa meluat? Itu soalnya. Saya sampai malam beri pencerahan. Kita jangan ada rasa kebencian yang tak pasal-pasal. Kalau dia tak answer, okeylah. Mungkin dia tak boleh memenuhi selera anda, okeylah. Tapi jangan boleh rasa meluat. Apa kesalahan? Sebab memang hari ini saya cakap terus terang. Kalau bukanlah Zaid Amidi yang jadi Presiden UMNO, UMNO dah tak ada dah. UMNO dah ikut terlunjuk apa kehendak Dr. Mahathir. Saudara kena ingat benda itu. Mungkin saudara pengikut sebelah sana mahu melihat kancuran UMNO. Sebab itu anda mengatakan meluat Zaid Amidi. Anda meluat kenapa? Kerana dia tidak ikut kehendak Dr. Mahathir. Yang mahukan ahli UMNO ni masuk dalam PBM. Mahu membubarkan UMNO. Itu kenyataan Dr. Mahathir. Takkan anda tak faham juga. Jadi kerana kedegilan itu, maka dia dituduh. Ini dikatakan tuduhan politik. Dengan 87 tuduhan. Bersilatlah Datuk Zaid Amidi di mahkamah. Tapi kita biarkanlah. Tiba-tiba kita pula merasakan bersalah. Ini masalah negara kita ni. Selalunya orang dia bawa ke mahkamah je terus bersalah. Sebab itu awal-awal lagi saya dah pesan saya. Apabila SPRM sudah pun membuka kertas siasatan. Sudah pun sebahagian daripada dihantar kepada pegawai negara. Jangan kita buat keputusan. Jangan kita membuat persepsi awal. Biar, itu masalah undang-undang. Jadi bagaimana saya harapkan begitu jugalah pada Presiden UMNO. Kenapa kita nak menuduh yang bukan-bukan? Kenapa anda nak maksa marah pada dia? Saya tidaklah membenci begitu, tetapi saya melihat. Saya terus terang saudara. Sebagaimana kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata, apa hal? Datuk Seri Zaid Amidi tidak pernah pun jumpa dia minta supaya kes dia ni diselesaikan. Tak ada. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, biarlah dia selesaikan di mahkamah. Apa masalahnya? Saya bukan tak tahu bagaimana Yayasan Akal Budi ditubuhkan. Banyak orang tak faham. Yayasan Akal Budi ini bukan yayasan yang ditubuhkan oleh kerajaan. Bukan yayasan basmi kemiskinan. Bukan. Yayasan yang Datuk Zaid sendiri wujudkan daripada duit poket dia sendiri. Cuma masalahnya,
bila dia tak ada di luar negeri, wang yayasan itu dipakai. Wang dia sebenarnya. Dipakai tidak mengikut unjuran, aturan sesebuah yayasan. Mesti dibawa dalam mesyuarat. Yang dia juga sebagai pengusinya. Yayasan Akabudi. Bukan company orang punya, bukan yayasan ini. Dia minta duit daripada dana daripada kerajaan. Tidak. Itu masalahnya kita tak faham. Kita tu menyemai kebencian. Saya rasa ini tak adil lah. Belajarlah untuk kita jadi adil. Kita mesti bersikap terbuka, saudara. Saya kalau tak betul, saya balon. Tapi saya lihat, dia nak menyelamatkan UMNO. Kerana nak menyelamatkan UMNO itulah. Maka, diri dia, waktu itu Dr. Mahdi jadi Perdana Menteri. Diikuti pula oleh Tan Sri Muhyiddin. Jadi Perdana Menteri. Kita mengharapkan sepatutnya zaman Datuk Ismail Sabri pun sepatutnya jadi Perdana Menteri dari UMNO. Tengok-tengoklah kes ni. Tak juga berlaku. Dan Datuk Zahid tidak minta. Sebagaimana ada tuduhan waktu pilihan raya di Johor dulu. Kata Datuk Zahid pergi jumpa Dr. Mahathir lah. Jumpa Tan Sri Muhyiddin lah. Supaya kes ni tu diketepikan. Benda ni tak masuk akal bila dikatakan begitu. Ditonjol-tonjolkan sebagai kempen politik. Dia masih lagi, tunggulah. Sebab itu Datuk Anwar Ibrahim mengatakan, dia tak minta pun agar kesnya diselesaikan. Biarlah dia menghadiri perbicaraan. Sebab no one is guilty. No one, tidak ada sesiapa pun boleh dikatakan bersalah selagi tidak dijatuhkan hukuman bersalah oleh mahkamah. Kita ni rule of law. Saya haraplah saudara faham benda begini. Mungkin saudara dari parti yang lain. Mungkin saya tak suka dengan saya. Saudara Ayub Tasik sini, dia kata, salam lanon. Saya nak menjelaskan pada anda yang kadang-kadang tidak memahami isu. Ataupun menyemai kebencian. Tiba-tiba saya, aku Zahid aku tak nak pakai lah. Pasal apa? Pasal dia ni yayasan duit anak yatim boleh sapu. Inilah masalahnya. Yayasan Akabudi datang daripada poket dia sendiri. Dengarlah kenyataan dalam pembelaan dia yang tidak dilaporkan oleh media. Kerana waktu itu media dikuasai oleh puak-puak sebelah sana. Yang ini tak boleh laporkan. Apa yang dituduh dilaporkan. Dalam kenyataannya di mahkamah, saya kesal. 120 juta wang saya mengasaskan Yayasan Akabudi ini, tiba-tiba saya dimalukan oleh yayasan yang saya asaskan. Itu masalah dia, saudara. Jadi bagaimanapun, saya minta teman-teman berlapang dada seketika. Sebab pembicaraan masih berjalan. Biarlah. Kalaulah ada kesalahan terbukti, dia menyamun, dia menyakau, dan kita boleh balon. Ini masalah, saudara. Dan saya nak bagi tahu, banyak pula orang mengatakan, yalah dia kebas duit sana, kebas duit sini. Tak ada. Yayasan Akabudi ni dia asalkan waktu dia jadi ketua pemuda dulu. Dan jangan lupa, pilihan raya 2014, pilihan raya yang ke-14 dan pilihan raya yang terbaru ini pun, Dr. Mahathir sendiri bercakap. Setakat Zuraini nak marah, saya marahlah. Saya nak menjelaskan. Saudara tak boleh menerima hakikat. Tak mau menerima kebenaran. Ini susah. Dr. Mahathir sendiri mengatakan, zaman saya jadi Presiden UMNO, ada seorang ketua pemuda. Dia ada duit tunai sejumlah 350 juta. Itu Zahid Hamidi lah. Jadi saya nak marah macam mana? Saya nak supaya kita, pelai-pelai kita faham. Do understand the issue. Saudara memang sudah menanam, saudara letak dalam fikiran saya, bersalah. Jadi saya nak cakap macam mana pun, ini tidak akan saudara terima. Bagi saya haraplah. Sebab berpegang. Kalau tidak, ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim mau tolerate orang yang memperjuangkan KKN, korupsi, kronisme, nepotisme. Dia tak akan tolerate. Sebab itu dia kata, saya tak campur dan Datuk Zahid tak minta saya menyelesaikan. Dia nak mengadili mahkamah. Biarlah. Jadi saudara, saya minta janganlah saudara menyemai kebencian yang bukan-bukan, tak sepatutnya cari dosa kering, saudara. Jadi saya gembira hari ini, saudara, sebab petang tadi saya lihat di bangunan UMNO, ini balik-balik pada UMNO, saudara. Iaitu Datuk Seri Muhammad Nasifuddin Najib, cucu kepada Tun Razak, telah pun menyerahkan borang pencalonan kepada Ibu Pejabat UMNO kerana dia menawarkan diri bertanding jawatan sebagai Naib Ketua Pergerakan Pemuda. Kenapa saya suka, saudara? Sebab dia tidak tercah terus nak jadi ketua. Dia kata dia satu persatu stepnya, dia nak bersama dengan pemuda. Dia menawarkan diri untuk Naib Ketua Pemuda.
Masih ada ketua pemuda yang di atasnya. Sebab dia nak belajar dalam politik. Saya melihat, saudara, permulaan sebelum dia nak menghantar borang tadi, dia pergi ke, dia sebab lepas main usai solat Jumaat, dia menziarahi kubur nindanya almarhum Tun Razak. Saya sebenarnya bila tengok dia tu, saya rasa macam Tun Razak. Saudara, ini bukan pasal apa, saudara. Saya merasakan bahawa sewajarnya jangan kita tuduh yang bukan. Dan step dia tu, dia bukan terus nak jadi ketua pemuda. Tidak, sebagai naik ketua pemuda saja. Jadi saudara Nazibuddin hari ini telah pun menghantar borangnya di Ibu Pejabat UMNO menawarkan, terpulanglah pada pemuda. Saya bukan nak kempen, saya terpulanglah pada pemuda. Kalau mengingatkan, saya yakinlah sebab tengok wajah pun macam zaman Tun Razak, cara dia berjalan pun macam Tun Razak, pemikirannya pun, sebab saya sempat juga berbual dengan dia. Saya sempat berbual dengan dia, kata apa pandangan you tentang kedudukan politik sekarang ni? Dia kata masa untuk rakyat dan orang politik menyantuni supaya mewujudkan perpaduan. Inilah yang diwujudkan oleh Tun Razak. Tun Razak lebih berminat pada perpaduan. Jangan lupa, saudara, begitulah chauvinisnya, begitu degilnya, dangkalnya pemikiran parti pergerakan yang menawan Pulau Pinang Pilihan Raya. Tun Razak boleh santun. Akhirnya gerakan pun berada dalam wadah Perjuangan Barisan Nasional masa itu. Begitu juga macam mana UMNO berbalah dengan PAS. Dengan Tun Razak, akhirnya PAS juga menyertai Barisan Nasional. Jadi saya melihat bagaimana pemikiran Dato' Nazifuddin Najib ini, dia lebih banyak macam pemikiran Tun Razak, mencari perdamaian. Sebab yang ku cari selama ini adalah perdamaian, saudara. Tak lebih daripada itu. Cuma sebab sekarang ni, saat ini katanya 2 calon ketua pemuda telah pun mengukuhkan calonnya. Saya melihat laporan saya. Itu pertama, saudara Azmuni Harun. Beliau merupakan setiausaha Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Sebab Dato' Ashraf Wajidi tidak bertanding. Jadi berlaku kekosongan. Saudara, naib ketua pemuda telah pun terpecat daripada ahli UMNO. Saudara Hamdan Syaril Hamdan. Jadi berlaku kekosongan. Jadi yang menawarkan diri untuk bertanding sebagai ketua pemuda adalah ketua setiausahanya lah saudara Azmuni Harun, yang juga merupakan ketua Pergerakan Pemuda UMNO Kubang Pasu di Kedah. Kemudian ada seorang lagi, iaitu Dato' Arman, yang juga merupakan ahli Majlis Tinggi UMNO. Saya berkesempatan jumpa dengan Dato' Lokman. Saya cakap, Man, macam mana, Dok? Lepas solat Jumaat tadi, saya tanya kat dia, macam mana? You dah lepas dah? Yalah, dia kata dah lepas. Tapi dia kata, tak payahlah, dia kata, nanti kecoh-kecoh. Kita tengok pula pemuda bersilat macam mana. Itu saya berjumpa dengan Dato' Lokman. Sebab dia pernah menyatakan kepada saya, payah-payah, dia kata, kalau boleh saya bertanding, saya nak bertanding. Kata. Saya kata, elok juga. Sebab kita memerlukan seorang ketua pemuda yang garang. Yang benar-benar mampu membawa hasrat dan impian sebagaimana hadirnya almarhum Dato' Harun Idris dulu. Itu yang kita harapkan. Tapi Dato' Lokman dia kata, tak. Dia kata, belum lagi. Bagaimanapun tengok keadaan lah, dia kata. Pula dah, Dato' Lokman ni main politik pula dengan saya. Cuma pendaftaran tadi, tiba-tiba saya tengok bekas ketua wanita Tan Sri Syarizat Jalil tiba-tiba menghantar borang untuk bertanding jawatan ketua wanita. Saya tepuk dahi lah. Saya dah bercakap 2-3 malam dulu. Sudah-sudahlah Kak Jad. Bukan orang tak suka. Bukan orang tak sayang pada Kak Jad. Orang sayang. Memang dia kata bahawa dia nak bertanding ni sebab ada wanita-wanita jumpa dia minta bertanding. Kita tahu sepatutnya kalau Kak Jad betul-betul ikhlas, kenapa tidak bantu Datuk Noraini selaku ketua wanita? Jangan diadakan pertandingan. Wanita ni sepatutnya, kalau wanita ada bergocoh ni selalu saya dengan becok mulut, masalah nanti saya. Dan saya juga tak maulah UMNO dalam keadaan sekarang ni yang sedang diperbaiki, sedang disantuni oleh Presiden. Sebab kita baru saja selesai parasite-parasite dia kita usirkan. Isu usul Perhimpunan Agung UMNO baru saja. Masih lagi orang kata kalau demam belum terkebah lagi. Kehadiran Kak Jad, bukan saya mengatakan Kak Jad terlibat, tidak. Tetapi persepsi yang dibuat oleh Rafizi sepanjang musim pilihan raya dulu, isu lembu National Feedlot tu masih lagi menghantui fikiran rakyat. Dan kita memberi bola tanggung kepada pembangkang untuk membalun UMNO, Kak Jad. Fikir-fikirlah Kak Jad. Saya bukan nak marah.
Kalau sampai waktunya, bila dah okey, saat tenang, nak ambil lah. Dia bila Kak Jad mengatakan, saya cakap Kak Jad tu Tan Sri, sebab saya kadang-kadang bercakap dengan beliau sebagai Kak Jad. Memanglah, beliau memimpin pergerakan wanita tu hebat. Tetapi tiba-tiba keluarganya terlibat dalam pelbagai tuduhan berhubung skandal feedlot yang masih lagi dalam pembicaraan. Dalam keadaan begini, saya berkatakan, sudah jangan ditambah lagi permasalahan demi masalah. Terpulang pada Kak Jad lah. Dalam keadaan begini. Cuma saya khawatir jangan pula Kak Jad ni ditaja oleh orang tertentu untuk merosakkan lagi imej UMNO. Itu saja, saudara. Sebab wanita sekarang ni, Puteri UMNO pula ni dah 4 orang bertanding, saudara. Ketua Puteri, sebab bila Datuk Zahidah Zahrid Khan tidak meneruskan kariernya sebagai Ketua Puteri UMNO, sekarang ni ada 4 bila dia terbuka jawatan itu, iaitu pertamanya saudara Fadwa Anwar, iaitu Esko. Kemudian Nur Hazwani Haslan yang juga merupakan Ketua Puteri UMNO Bagas Putih. Kemudian Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka, Datuk Nadira Harun. Saudara, Datuk Nadira dia speaker dan juga ahli majlis tinggi. Dia juga menawarkan untuk menjawat jawatan sebagai Ketua Puteri UMNO. Dan itu Ketua Wanita Puteri UMNO Lembah Pantai, Dr. Masliha Harun. Jadi sekarang ni Puteri sedang bertanding, Kak Jad pula saya haraplah, sudah-sudahlah Kak Jad. Saya haraplah Kak Jad. Bagi saya, pilihan di tangan ahli UMNO. Sama ada anda mau menyelamatkan UMNO atau mau meneruskan legasi UMNO itu bertambah rosak dengan pelbagai persepsi. Tepuk dada, tanya selera. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.